jaga lah. Kamu Dewan. Kamu Dewan lah. No something. Ya, dia buat macam dari sini. Tadi dah. Macam ni ah. Dia kan dia lagi fungsi lagi dia. Okey ah. Okey je. Okey. Ini kan jaga lah. Kamu Dewan. Kamu Dewan lah. No something. Ya, dia buat macam dari sini. Tadi dah. Macam ni ah. Dia kan dia lagi fungsi lagi dia. Okey ah. Okey je. Okey. Mari. Mari. Dia belajar kita minum hari ni. Minum time. Bagi minum air. Tidak ya. Terima kasih dan tahniah kepada Yang Mohd Jakim Singh yang telah menang ini kes kali ketiga kita menang. 2 ke atas keputusan Malaysia, 1 ke atas UMNO. Dan hari ini jelas membuktikan bahawa media masa utama yang dikuasai EBN seperti keputusan Malaysia memang membuat fitnah ke atas pemimpin Pakatan Rakyat. Semua pun kenyataan kita jelas, tetapi mereka boleh ubah perkataan dan ganti dengan perkataan lain. Saya amat bersyukur bahawa mahkamah telah memberikan keadilan untuk membetulkan satu fitnah yang telah digunakan untuk menyerang saya selama 4 tahun ini. Dan saya tahu semua pun saya menang kali kedua ke atas keputusan pada hari ini. Keputusan tidak akan henti. Mereka terus akan buat fitnah ke atas saya. Tapi saya harap ini akan memberitahu kepada rakyat macam mana susah dan teruk kita selalu difitnah oleh media masa utama yang dikuasai oleh Barisan Nasional. Seperti yang saya selalu tegaskan, kita hormati kebebasan akhbar. Dan hari ini adalah satu kemenangan untuk kebebasan akhbar, kerana kebebasan akhbar adalah berdasarkan 2 syarat. Satu ialah dia mesti laporkan berita yang benar. Kedua, mesti berikan peluang untuk kita menjawab tuduhan yang dilemparkan ke atas kita. Kedua-dua ini telah dinafikan oleh media masa utama yang dikuasai EBN seperti Pusat Malaysia dan New Straits Times. Mereka ingat laporkan yang benar dan mereka tidak mahu memberikan saya peluang untuk membuat jawapan. Dan itulah sebab saya terpaksa dalam kes ini membuat saman malu ke atas keputusan. Tetapi ini hanya sebilangan kecil. Ada banyak lagi laporan palsu. Dan saya tidak ada kemampuan untuk saman setiap kali ada satu laporan yang palsu. Dan di sini saya rasa saya anggap ini sebagai satu simbolik, satu perwakilan simbolik ke atas semua laporan fitnah yang keputusan buat bukan sahaja kepada saya tapi juga kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat yang lain. Dan saya hanya boleh rayu keputusan Malaysia, New Straits Times dan juga media masa yang dikuasai oleh Barisan Nasional, tolonglah tegakkan kebebasan akhbar. Tegakkan kebebasan akhbar dengan laporkan yang benar dan berikan peluang kita untuk menjawab balik tuduhan yang telah dilemparkan. Baru kita boleh nikmati kebebasan akhbar yang sebenarnya. Saya mungkin ada beberapa kes lain yang akan datang
Tapi kita memang susah untuk menghadapi setiap hari laporan palsu yang dibuat oleh perusahaan Malaysia, dan kita akan menimbang untuk perkembangan. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada PWC, juga kepada semua rakan-rakan saya, ahli-ahli EXCO di Pulau Pinang yang telah memberikan sokongan dan keyakinan kepada saya selama ini. Tahu bahawa ini laporan fitnah, mereka pun sama-sama derita kerana terpaksa jawab kepada orang awam bila ada laporan fitnah demikian. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka, dan kita akan teruskan usaha mendirikan atau mentadbir sebuah negeri dengan bertindak adil kepada semua, tanpa kira kaum, tanpa kira agama, dan juga tanpa kira latar belakang politik. Kita alun-alunkan semua surat khabar, termasuk surat khabar yang dikuasai Barisan Nasional, dengan syarat mereka mesti, yang pertama, buat laporan benar, kedua, berikan saya peluang untuk menjawab. Surat khabar seperti utusan dan Straits Times ingat memberikan saya satu peluang untuk menjawab ke atas laporan mereka. So saya tak boleh menyaman tiap-tiap hari hanya kes-kes yang berat seperti ini. Dan sekali lagi saya rasa ini satu kemenangan untuk kebebasan akhbar, untuk rakyat Pulau Pinang yang mahu laporan yang benar. Sekian, terima kasih. Beberapa pernyataan yang saya nak buat ialah saya harap semua media masa, khususnya utusan, dapat menerima putusan mahkamah yang kali kedua, khususnya pada putusan, dan mengambil iktibar dan mengambil iktibar daripada alasan penghakiman kedua-dua hakim dalam keputusan ini, bahawa perlulah adanya responsible journalism. Ini adalah mesej yang sedang dibuat oleh bukan oleh kita sebagai ahli politik, tapi sudah beberapa kali sekarang daripada mahkamah sendiri. So kita mesti terimanya sebagai satu pengajaran, ambil iktibar, dan saya harap semua, khususnya utusan Malaysia, kita dapat praktis responsible journalism. Itu saja saya. Ketua Menteri dalam perkataan hapuskan DEB digunakan, walhal dalam kenyataan media beliau tak menyatakan seperti itu. Kenyataan media beliau ialah dalam bahasa Inggeris dan bahasa tidak. Bahasa Inggeris dia gunakan free from DEB, free from NEB, bukan abolished. Dan perkataan yang digunakan oleh wartawan ialah hapus DEB. Dan hakim telah setuju dengan bujahan kita bahawa hapus itu adalah satu perkataan yang begitu berat, selain daripada fakta bahawa ia tidak terkandung sebagai satu makna yang sama kepada perkataan free dalam kamus Dewan, seperti mana dinyatakan dalam penghakiman beliau. Dan yang penting sekali ialah beliau juga telah memutuskan bahawa mahkamah telah berpendapat ada niat jahat, there was malice, ada niat jahat dari pihak putusan apabila mereka menyiarkan sesuatu yang tidak dikatakan dan sesuatu yang disiarkan tersebut seperti mana mahkamah katakan waktu dengan ucapan kami, perkataan yang digunakan adalah satu kata yang berat yang boleh menyebabkan ketegangan antara kaum. Dan beliau juga merujuk pada bujahan kita dan setuju bahawa ia adalah satu perbuatan yang amat tidak bertanggungjawab memandangkan masyarakat majmuk Malaysia yang dinyatakan beliau. Dan of course ganti rugi yang telah diawardkan adalah RM200,000 dengan kos RM20,000, sama seperti kes kos RM50, kos di sini kurang sikit, tapi ganti rugi sama RM200,000. Saya Baik. Cepet. Okey.
Yeah. Okay, I got another The welfare. For charity for welfare. But we must take away all the costs, lawyers and all that. Okay, thank you.